Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rizwan Bezraidi. Saya dari unit BM1 ingin bertangkan tentang perbezaan peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ini merupakan isi kandungan saya. Okey, pengenalan. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang kaya dan bersejarah dan memainkan peranan penting dalam budaya dan identiti masyarakat Malaysia. Dalam usaha memartabatkan bahasa ini, terdapat ramai tokoh dalam memberi sumbangan yang besar melalui pemikiran dan tindakan mereka. Namun, saya akan mengambil dua tokoh sahaja untuk membuat banding beza dalam peranan serta pemikiran kedua-dua tokoh ini dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Tokoh yang saya pilih ialah pertama, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka dan Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Zakbar. Sebelum itu, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak cinta. Jadi, di sebelah kanan saya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Hamka, orangnya handsome, lagi segak bergaya. Sebelah kiri saya, Zainal Abidin Ahmad, iaitu Zakbar. Dan di tengah-tengah ini, pembentang anda. Okey, seterusnya kita akan mengenali serba sedikit latar belakang tokoh. Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dilahirkan pada 16 Februari 1908 di Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau ni merupakan seorang tokoh sastera, ulama dan pemikir yang sangat berpengaruh dalam perkembangan bahasa Melayu dan pemikiran Islam di dunia Melayu. Hamka juga terkenal dengan karya-karya sasteranya yang banyak menyentuh isu sosial, agama dan kemanusiaan. Maksudnya, Hamka ni bukan sahaja merangkumi perkembangan bahasa Melayu, malah beliau juga merangkumi pemikiran Islam di dunia Melayu. Seterusnya ialah Zakbar. Zakbar atau Zainal Abidin Ahmad dilahirkan pada 24 September 1907 di Kampung Johor Tanjung Karang, Selangor, Malaysia. Beliau ni merupakan anak jati Selangor. Okey. Beliau merupakan seorang sastrawan dan penulis yang terkenal dalam dunia kesusasteraan Melayu, khususnya dalam genre puisi dan cerpen. Kalau kita tengok, karya-karyanya banyak menekankan keindahan bahasa dan budaya Melayu. Jadi, Zakbar ni banyak memfokuskan dalam memartabatkan bahasa Melayu. Okey, sesudah saja kita mengenali tokoh-tokoh yang arif lagi bijaksana, suka saya ingin menjemput kalian untuk mendengar pembentangan saya berkaitan penjelasan peranan tokoh. Baiklah, pertama kita akan bercakap tentang persamaan peranan. Yang pertama, pembelaan terhadap bahasa Melayu. Zakbar dikenali sebagai bapa linguistik Melayu baru. Beliau menggubah sistem ejaan dan tata bahasa yang memudahkan penggunaan bahasa Melayu. Hamka menekankan bahasa Melayu sebagai wahana perpaduan dan berjuang untuk memelihara kemurniaannya dari pengaruh luar. Yang kedua ialah perjuangan melawan penjajahan. Zakbar meningkatkan kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu dalam konteks kebudayaan dan pendidikan, serta terlibat dalam gerakan hak orang Melayu. Hamka mengaitkan penggunaan bahasa dengan identiti nasional dan spiritual, serta menyerukan generasi muda untuk menghargai warisan budaya mereka. Okey. Peranan Hamka. Hamka merupakan seorang sastrawan, ulama dan pemikir yang sangat berpengaruh. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu adalah alat penting dalam menyebarkan ilmu dan nilai-nilai agama. Melalui karya-karyanya, Hamka telah memperkenalkan bahasa Melayu sebagai medium ataupun platform untuk mengangkat martabat agama Islam dan membudayakan ilmu pengetahuan. Di sini kita dapat lihat bahawasanya Hamka ni sangat ambil berat tentang agama Islam. Okey, karya-karya beliau seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, seperti gambar yang saya letakkan di sebelah ayat ini. Novel ini menggunakan bahasa Melayu yang indah dan kaya, serta memuatkan tema-tema moral dan sosial yang relevan. Seterusnya, peranan Zakbar. Zakbar merupakan seorang pejuang bahasa dan pendidikan yang terkenal.
Beliau berjuang untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan. Kalau kita tengok, Hamka memartabatkan nilai-nilai Islam dan ilmu pengetahuan. Dan Zakbar pula memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pendidikan. Zakbar menekankan kepentingan penggunaan bahasa yang betul dan sesuai dalam semua aspek, termasuklah kehidupan, bidang pendidikan dan pentadbiran. Melalui penulisan dan pemikiran beliau, Zakbar memberi sumbangan yang besar dalam penggubalan dasar bahasa, termasuk pengenalan istilah-istilah baharu untuk memperkayakan bahasa Melayu. Baiklah, bagi Hamka, Hamka memartabatkan agama Islam melalui penulisan dan pemikiran. Namun, Zakbar memberikan sumbangan yang besar dalam penggubalan dasar bahasa dan sebagainya melalui penulisan dan pemikiran. Salah satu novel yang ditulis oleh beliau adalah Mencapai Keluhuran Budi, seperti gambar yang di sebelah yang saya letakkan. Baiklah, itu saja penjelasan saya dalam peranan tokoh. Marilah kita bergerak ke tugasan seterusnya, iaitu membanding beza pemikiran dari 4 aspek. Baiklah, kita akan bergerak kepada aspek kedua, iaitu sumbangan kepada pemartabatan bahasa. Hamka menyumbang kepada pemartabatan bahasa Melayu melalui sastera. Karya-karyanya bukan sahaja memperlihatkan keindahan bahasa, tetapi juga mengangkat tema-tema yang mendidik masyarakat. Dengan cara ini, beliau menggalakkan generasi muda untuk mencintai dan menghargai bahasa Melayu. Kalau kita tengok di sini, Hamka mengaitkan karya-karyanya dengan tema-tema kemasyarakatan. Apabila ia mengaitkan tentang tema tersebut, ia akan menarik minat generasi muda untuk belajar tentang tema tersebut. Secara tidak langsung, ia akan menerapkan perasaan cinta dan hargai bahasa Melayu dalam golongan generasi muda. Namun, Zakbar pula di sisi lain berperanan dalam penggubalan dasar bahasa dan pendidikan. Semangat beliau dalam memperkenalkan istilah-istilah baru dan menekankan penggunaan bahasa yang betul dalam pendidikan telah membantu memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Jadi, bagi saya, Zakbar ni dia memang memfokuskan dalam bidang pendidikan supaya dapat memperkukuhkan lagi kedudukan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak ke aspek yang ketiga, iaitu pengaruh dan warisan. Hamka meninggalkan legasi sastera yang kuat. Karya-karya beliau terus dibaca dan dijadikan rujukan dalam dunia sastera Melayu. Pemikiran beliau tentang penggunaan bahasa yang indah dan bermakna masih relevan hingga kini. Zakbar pula dikenang sebagai bapa bahasa Melayu moden. Semangat beliau dalam memperjuangkan penggunaan bahasa yang sistematik dan berstruktur telah memberikan impak yang besar terhadap pendidikan bahasa Melayu di Malaysia. Pemikiran tentang pentingnya bahasa sebagai alat pendidikan masih menjadi panduan bagi pendidik hari ini. Saya setuju dengan peranan Zakbar. Hal ini dikatakan demikian kerana Zakbar memainkan peranan penting dalam merumuskan sistem ejaan dan tata bahasa Melayu. Karya beliau seperti Pelita Bahasa Melayu mengandungi panduan tentang nahu dan struktur bahasa yang bertujuan untuk memperkukuhkan penggunaan bahasa dalam kalangan pelajar. Dengan meletakkan asas sistem bahasa yang teratur, beliau percaya bahawa ini akan memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran. Saya sebagai seorang guru sangat bersetuju dengan apa yang Zakbar beritahu. Seterusnya ialah aspek terakhir, iaitu kemajuan dan kebudayaan. Hamka mengaitkan kemajuan dengan penghayatan agama dan nilai-nilai moral. Beliau berpendapat bahawa tanpa pemahaman yang mendalam tentang agama, masyarakat tidak akan dapat mencapai kemajuan yang sebenar. Dalam karya-karyanya, Hamka sering menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Untuk pengetahuan semua, Hamka menekankan bahawa kemajuan intelektual tanpa nilai moral akan menghasilkan individu yang tidak tahu tujuan hidup.
Saya pernah melihat kata-katanya di internet, bangsa yang hanya mementingkan pengajaran sahaja, meskipun kelak tercapai oleh kemajuan, namun kepintaran itu akan menjadi racun, bukan ubat. Ini menunjukkan bahawa penghayatan agama, kemajuan material tidak akan membawa kepada kebaikan. Bagi Zakbar berfokus pada membasmi kemiskinan dan meningkatkan kesedaran masyarakat Melayu mengenai pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Beliau mengkritik sikap pesimis. Okey, sikap pesimis ni adalah sikap negatif di kalangan orang Melayu yang bergantung kepada nasib tanpa usaha sendiri. Maksudnya orang Melayu pada masa tersebut tidak melakukan sebarang kerja namun hanya bergantung kepada nasib, tidak bekerja dan sebagainya. Dalam pandangannya, kemajuan hanya dapat dicapai melalui pendidikan dan penguasaan ilmu. Zakbar menekankan bahawa orang Melayu perlu berjuang untuk merubah nasib mereka dengan cara meningkatkan pengetahuan dan daya juang. Maksudnya, Zakbar menggesa agar orang Melayu pergi menuntut ilmu dan menerapkan semangat juang yang tinggi bagi mengelakkan mereka daripada kekurangan pendapatan. Seterusnya, kita akan bercakap tentang persamaan pemikiran. Pertama, pentingnya bahasa. Baik Hamka maupun Zakbar, mereka berdua sepakat bahawa bahasa Melayu adalah kunci untuk memahami identiti dan budaya Melayu. Seterusnya, kesedaran budaya. Mereka berdua mengajak generasi muda untuk lebih menghargai warisan budaya dan bahasa mereka sebagai identiti nasional. Seterusnya, perjuangan melawan kolonialisme. Keduanya menyedari impak negatif dari kolonialisme terhadap perkembangan bahasa dan budaya Melayu, serta menyeru supaya mempertahankan nilai-nilai asli. Akhir sekali, pendidikan sebagai alat perubahan. Mereka percaya bahawa pendidikan yang baik dapat menjadi alat untuk membangkitkan kesedaran nasionalisme dan memperkuatkan penggunaan bahasa Melayu. Untuk kesimpulan, dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu, kedua-dua tokoh ini, Hamka dan Zakbar, telah memberikan sumbangan yang unik dan penting. Bagi Hamka, beliau menekankan keindahan sastera dan nilai-nilai moral dalam bahasa, manakala Zakbar pula berjuang untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Melalui pemikiran dan tindakan mereka, kedua-dua tokoh ini telah membantu membentuk identiti dan kedudukan bahasa Melayu dalam masyarakat. Sumbangan mereka tidak hanya dilihat dalam konteks sejarah, tetapi juga memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu. Jadi, setiap tokoh bahasa mempunyai peranan masing-masing dan pemikiran masing-masing. Cuma hala tuju mereka adalah cuma satu, iaitu ingin memartabatkan bahasa Melayu. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.